Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersua kembali kita dalam channel Cikgu Irni Ahmad. Hari ini kita nak belajar apa pula ya? Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah kata bilangan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata bilangan? Dan kita lihat bagaimanakah cara menggunakan kata bilangan. Kata bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Contoh, satu, beberapa, semua, setengah, berbagai-bagai, sepertiga, jutaan, tiap-tiap. Baiklah, terdapat 5 jenis kata bilangan, iaitu kata bilangan tentu, kata bilangan tak tentu, kata bilangan pecahan, kata bilangan pisahan dan kata bilangan himpunan. Baiklah, kita tengok yang pertama, kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu menunjukkan bilangan yang pasti jumlahnya. Contoh, 2, 15, 1000, sejuta, 10. Contoh ayat. Kami akan berada di sana selama 5 hari. Jumlah penonton konsert Gegar Vaganza pada malam itu 1000 orang. Kerajaan mengarahkan perintah kawalan pergerakan bersyarat selama 14 hari itu ditamatkan. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu menunjukkan bilangan yang tidak pasti jumlahnya. Contoh, beberapa, banyak, segala, sekalian, semua, sedikit, para. Contoh ayat, seluruh kawasan sawah padi itu milik Haji Mahmud. Majlis yang dihadiri oleh para tetamu dari luar negara sungguh meriah. Yang ketiga, kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan ialah kata bilangan yang membawa maksud sebahagian daripada sesuatu. Contoh, suku, setengah, sebahagian, separuh, seperempat. Contoh ayat, dia telah membeli tanah lot seluas 1000 ekar di kampung itu. Sebahagian daripada murid di kelas itu pandai bersilat. Adik telah makan separuh pizza yang dibeli oleh ibu pagi tadi. Yang keempat, kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan ialah kata bilangan yang membawa maksud ceraian. Contoh, tiap-tiap, masing-masing, setiap. Contoh ayat, Zizan ke sekolah pada setiap pagi. Cikgu Syamil meminta murid duduk di tempat masing-masing. Pada tiap-tiap hari Selasa, saya pergi beriadah di taman berhampiran rumah saya. Yang kelima, kata bilangan himpunan. Kata bilangan yang membawa maksud longgokan atau timbunan. Contoh, beratus-ratus, kedua-dua, ribuan, jutaan, berkurun-kurun, puluhan, berpuluh-puluh. Contoh ayat, tarikh negara kita mencapai kemerdekaan adalah pada 31 Ogos 1957 setelah berkurun-kurun lamanya dijajah. Jutaan penonton datang menyaksikan perlawanan bola sepak itu. Baiklah, kita lihat apakah perkara yang penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, penjodoh bilangan hendaklah diletakkan selepas kata bilangan tentu. Contoh ayat. Kita lihat dulu ayat yang salah. 2 murid sekolah itu akan mewakili negeri dalam pertandingan pantun.
Ayat yang betul, 2 orang murid sekolah itu akan mewakili negeri dalam pertandingan pantun. Baiklah, yang kedua, kata nama yang mengikuti kata bilangan tak tentu yang sudah membawa maksud banyak tidak perlu digandakan. Kita lihat contoh ayat yang salah. Semua murid-murid sekolah itu dibenarkan pulang awal. Kebanyakan calon-calon atlet itu sudah bersedia. Kita lihat ayat yang betul. Semua murid sekolah itu dibenarkan pulang awal. Kebanyakan calon atlet itu sudah bersedia. Yang ketiga, kata bilangan himpunan yang berawalan ber perlulah digandakan. Baiklah, kita lihat ayat yang salah. Beratus ekor lembu di kampung itu telah mati. Berpuluh buah rumah telah siap dibina. Jadi kita lihat ayat yang betul. Beratus-ratus ekor lembu di kampung itu telah mati. Berpuluh-puluh buah rumah telah siap dibina. Yang keempat, perkataan seperti berbagai, kedua, setengah dan tiap hendaklah digandakan. Kita lihat contoh ayat yang salah. Berbagai jenis juadah terhidang di atas meja. Ayat yang betul, berbagai-bagai jenis juadah terhidang di atas meja. Atau pelbagai jenis juadah terhidang di atas meja. Ayat yang kedua, murid di kedua kelas itu diminta ke perpustakaan. Ayat yang betul, murid di kedua-dua kelas itu diminta ke perpustakaan. Ayat yang ketiga yang salah, setengah murid tidak suka bersenam. Yang betul, setengah-setengah murid tidak suka bersenam atau sesetengah murid tidak suka bersenam. Ayat yang keempat, salah, tiap hari Rabu Pasar Tani ada di Tanjung Maling. Ayat yang betul, tiap-tiap hari Rabu Pasar Tani ada di Tanjung Maling atau setiap hari Rabu Pasar Tani ada di Tanjung Maling. Yang kelima, perkataan yang sudah bermaksud bilangan yang banyak seperti mereka, rakyat dan ibu bapa tidak perlu digandakan. Mari kita lihat contohnya. Ayat yang salah, mereka-mereka sedang berkumpul di padang. Ayat yang betul, mereka sedang berkumpul di padang. Nombor 2, rakyat-rakyat negara ini perlulah bersatu padu. Ayat yang betul, rakyat negara ini perlulah bersatu padu. Ayat yang salah, ibu bapa dipersilakan hadir. Ayat yang betul, ibu bapa dipersilakan hadir. Yang keenam, perkataan yang membawa maksud benda, orang atau kata nama sebelum perkataan yang berapitan ber-an tidak perlu digandakan. Contoh, ayat yang salah, sarang-sarang burung tempua bergantungan pada dahan pokok itu. Ayat yang betul, sarang burung tempua bergantungan pada dahan pokok itu. Nombor 2, bendera-bendera pada setiap tiang itu berkibaran. Ayat yang betul, bendera pada setiap tiang itu berkibaran. Ayat yang ketiga, daun-daun pokok itu berguguran jatuh ke tanah. Salah ayat ini. Ayat yang betul, daun pokok itu berguguran jatuh ke tanah. Nombor 4, bintang-bintang di langit berkedipan pada malam itu. Ayat yang betul, bintang di langit berkedipan pada malam itu. Yang ketujuh, perkataan yang hadir selepas perkataan yang bermaksud bilangan yang banyak tidak perlu digandakan. Baiklah, kita lihat ayat yang salah. Kami akan menjumlahkan wang-wang itu sebentar lagi. Ayat yang betul, kami akan menjumlahkan wang itu sebentar lagi. Yang kedua, mereka sedang mengumpulkan buku-buku itu.
Ayat yang betul, mereka sedang mengumpulkan buku itu. Nombor 3, saya akan membanyakkan salinan-salinan sijil itu. Ayat yang betul, saya akan membanyakkan salinan sijil itu. Yang keempat, kebanyakan murid-murid sekolah itu dari luar bandar. Ayat yang betul, kebanyakan murid sekolah itu dari luar bandar. Yang ke-8, perkataan seperti sekawan, sederet, selonggok dan sekumpulan tidak perlu digandakan. Contoh ayat yang salah, sekawan kerbau-kerbau sedang berkubang di sawah itu. Ayat yang betul, sekawan kerbau sedang berkubang di sawah itu. Ayat salah yang kedua, sederet kedai-kedai musnah dalam kebakaran tersebut. Ayat yang betul, sederet kedai musnah dalam kebakaran tersebut. Yang ketiga, ayat yang salah, selonggok durian-durian itu berharga RM20 sahaja. Ayat yang betul, selonggok durian itu berharga RM20 sahaja. Yang keempat, sekumpulan murid-murid akan menyaksikan pertandingan itu. Ayat yang betul, sekumpulan murid akan menyaksikan pertandingan itu. Baiklah, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.